keputusan bahawa kita memang sangat prihatin dan serius tentang masalah JE dan dengan kes kita difahamkan ada 3 kes. Yang pertama saya nak tegaskan di sini bahawa kerajaan negeri berpuas hati dan berkeyakinan penuh kepada ahli Esko Kesihatan iaitu Dr. Afif Bahadin atas kemampuan dan keupayaan beliau untuk menangani masalah ini, dan kita memberikan sokongan yang padu kepada beliau untuk menguruskan perkara ini. Dan kita pun nak minta Kementerian Kesihatan untuk berikan makluman yang penuh dan terus, kerana kami difahamkan bahawa ada 3 kes dan satu kes lagi adalah di daerah Timur Laut, bukanlah di kawasan itu, daerah Timur Laut. So semua pun itu satu perkara serius. Kami juga harap nanti itu Dr. Afif akan berikan itu maklumat lanjut. Kerajaan negeri pun harap semua pun JE serius, tapi jangan pandang ringan tentang denggi yang juga sama-sama serius. Denggi ada kes lagi banyak lagi besar, ada kematian banyak, itu pun kita harus berikan perhatian. So itulah yang saya hendak sebut di sini, bahawa Esko berikan sokongan dan keyakinan penuh kepada Dr. Afif, dan saya rasa Dr. Afif ada beberapa poin nak buat. Saya serah kepada Dr. Afif Bahadin. Silakan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Menteri. Saya ingin membacakan kenyataan media mengenai susulan pendedahan kes Japanese encephalitis JE di Malaysia dan juga di Pulau Pinang. Kerajaan negeri memandang serius terhadap pendedahan kes JE yang menimpa negara. Kerajaan negeri akan memberikan komitmen sepenuhnya untuk mengatasi masalah ini dan bekerjasama dengan Majlis Pembandaran, Jabatan Kesihatan Negeri dan Jabatan Perkhidmatan Veterina. Kerajaan negeri juga mengambil maklum cadangan daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina daripada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Dr. Muhammad Azmi Zakaria, iaitu satu pewartaan penyakit akan dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri seperti yang termaktub dalam Ordinan Haiwan 1953, iaitu Perintah Haiwan Kawalan Penyakit Viral Encephalitis 1959 untuk mengkuarantin mana-mana ladang yang menunjukkan keputusan positif kepada sampel darah yang diuji. Selain itu, kawalan vektor nyamuk akan diteruskan dan telah pun dimulakan semenjak pendedahan kes JE di negeri ini. Walau bagaimanapun, kerajaan negeri ingin menzahirkan kegusaran kami dengan prosedur Kementerian Kesihatan yang tidak memaklumkan mengenai penularan jangkitan ini dari awal untuk tindakan pihak kerajaan negeri, Jabatan Veterina dan juga Majlis Perbandaran. Saya menggesa Menteri Kesihatan untuk menyiasat perkara ini dan melakukan perubahan yang sewajarnya demi melindungi kepentingan kesihatan rakyat. Antara negeri yang terlibat berkenaan JE ini adalah Sarawak sebanyak 8 kes, Sabah 4 kes, Selangor 1 kes, Kelantan 1 kes dan juga Pulau Pinang 2 kes. Sepatutnya sebelum perkara ini sampai ke tahap ini, kerajaan negeri terlibat, rakyat dan jabatan sepatutnya dimaklumkan kedudukan terkini di seluruh negara. Selain itu, untuk makluman rakan-rakan media, kes yang pertama yang melibatkan seorang lelaki berusia 18 tahun tinggal di sekitar lorong 100 di Georgetown, dan beliau kini sedang pulih dan tetapi masih belum pulih ke tahap normal sepenuhnya. Manakala kes ketiga adalah melibatkan seorang kanak-kanak berumur 2 tahun yang tinggal di rumah datuk beliau pada waktu siang di Bagan Jerman, manakala ibu bapa tinggal di Lunas. Kedua-dua kawasan ini iaitu di Bagan Jerman dan juga di lorong 100 ini tidak ada langsung apa-apa ladang ternakan. Dan untuk makluman rakan-rakan media juga, saya rasa ramai yang dah sedia maklum, JE tidak hanya spesifik daripada ladang atau kandang hinzil semata-mata. Ia boleh datang daripada kuda, buffalo, lembu, bahkan burung atau unggas. Jadi ayam. Jadi sekarang ini Jabatan Kesihatan dan juga pihak veterina telah menjalankan langkah-langkah pencegahan, iaitu paling utama sekali adalah membunuh vektor
penyakit ini, iaitu nyamuk. Jadi di kawasan Bagan Jemal dan juga di Lorong 1 ini telah diambil sampel-sampel dan juga dilakukan pemantauan search and destroy untuk menghapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengutarakan balik kepada media dan juga kepada pihak umum bahawa selain daripada kes JE, kita kena ingat ada satu lagi penyakit bawaan nyamuk. Kalau dulu kita hanya ingat tentang denggi, kita juga harus ingat ada JE. Dan bagi kes di Malaysia setakat minggu ini, iaitu minggu 26, terdapat 12,858 kes yang dicatatkan di seluruh negara. Denggi. Yang mana pada tempoh yang sama tahun ini sudah terdapat 44,518 kes di seluruh negara, iaitu peningkatan sebanyak 246% berbanding tahun lepas. Mana daripada minggu pertama sampai minggu 26 sudah 44,518 kes. Bagi negeri Pulau Pinang pula, kes denggi setakat minggu ke-26 pada 2013 adalah 336 kes. One week 236 kes. Ini betul ya? One week 12,858. 26 minggu. 26 minggu. Yang 44,000? 26 minggu tahun ni. Last year? Last year 12 minggu. Oh, last year 12, sorry. Okay. Last year kes 12,858. Manakala untuk tahun ni tempoh yang sama, iaitu 44,518 kes. Okey. Bagi negeri Pulau Pinang setakat minggu 26 pada 2013 adalah 336 kes. Manakala tempoh yang sama untuk tahun ini adalah 924 kes, iaitu peningkatan sebanyak 175%. Kes kematian akibat denggi pula sudah mencecah 85 kematian di seluruh negara berbanding 27 kematian pada tempoh yang sama tahun lalu. Perkara ini menunjukkan peningkatan sebanyak 214.8% dan Pulau Pinang kekal dengan 3 kematian setakat tahun ini. Tahun ini 3. Ya. Jadi nasihat dan pesanan saya untuk rakyat di negeri ini terutamanya, jika mereka mengalami simptom seperti demam berpanjangan, loya, muntah-muntah atau pening kepala, hendaklah segera mendapatkan rawatan di klinik atau hospital yang berdekatan. Dan selain itu, langkah-langkah pencegahan daripada publik, daripada orang awam, seperti penghapusan tempat pembiakan nyamuk, menggunakan kelambu, menggunakan ubat nyamuk, semburan aerosol dan juga insect repellent adalah amat digalakkan. Untuk makluman rakan-rakan media juga, sampel yang telah diambil daripada kawasan Kampung Selamat adalah daripada 20 penternak babi beradius 1 km dari sekolah tempat adik Amar Mukris bersekolah. 191 sampel telah diambil dan telah dihantar ke VRI Ipoh untuk dikaji. Keputusan ujian dijangka diperoleh hari ini, tetapi akan diumumkan oleh pihak Jabatan Veterina Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Setakat sampai sekarang saya simak masih belum dapat jawapan lagi, belum dapat keputusan lagi. Ini 3 kes ni daripada Januari sehingga sekarang. Georgetown was the first one. Januari. Saya tak pasti sebab maklumat yang saya dapat daripada Jabatan Kesihatan hanya ini. May. First May. Apparently the case of adik Amar Mukris was initially brought up in TV9. I think most of us know from, I think most of the reporters also know from that cover in TV9. That is how our State Veterinary Department also know, and how our side as state government also know about this case. So the right question should be asked at the ministry. No, the first one. When did you find out about the first one? That, like I said, from TV9. They are the first one, the first media to report about this. Involving health matters. This is involving public health dan juga kepentingan awam. Jadi pada saya, setiap makluman dan juga apa-apa juga notifikasi harus dikongsi bersama dengan pihak kerajaan negeri supaya langkah-langkah pencegahan dapat diambil. Because diseases is apolitical. Doesn't matter which party members you are. If you want to infect you, they'll infect you. So these are the things that we have to look into.